Ya, baik Auda, kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Adib bin Haji Abu Bakar, pasti telah pun ya bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, baik, alhamdulillah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia ya Tuan Awang Muhammad Adib bin Haji Abu Bakar ya yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini dalam rancangan Rampai Pagi untuk bersama dalam Biro Kawalan Narkotik ya memperkatakan mengenai dengan pemulihan dadah adalah proses sepanjang hayat. Jadi memulakan segmen wawancara kita ini, kita serahkan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Tuan Awang Muhammad Adib untuk memberikan sedikit gambaran dan juga mukadimah ya berkenaan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Tuan. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Rampai Pagi Radio Televisi Brunei kerana memberi kesempatan dan peluang kepada saya untuk mengongsikan mengenai peranan dalam memberikan bantuan terhadap proses pemulihan dan kepulihan dadah. Sebelum ini beberapa orang pegawai Biro Narkotik dan rakan-rakan setugas saya yang telah berkongsi beberapa perkara mengenai dengan peranan dan sumbangan daripada pihak kerajaan, pihak swasta, pertubuhan kerajaan, pihak-pihak keluarga, masyarakat dan juga individu dalam sama-sama memberikan bimbingan dan bantuan terhadap orang yang melalui proses pemulihan dan kepulihan dadah. Khususnya untuk membantu pembentukan semula tingkah laku, pengendalian emosi dan psikologi, perkembangan pemikiran dan kerohanian, serta penambahan dalam kemahiran sosial dan kemahiran hidup. Semua perkara yang telah saya sebutkan ini adalah merupakan di antara pendekatan-pendekatan yang diberikan kepada seseorang di dalam melalui proses pemulihan dan kepulihan dadah agar mencapai kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Pada kali ini saya ingin mengongsikan pula mengenai dengan proses pemulihan dadah sepanjang hayat. Ianya satu isu yang sangat penting terhadap bekas-bekas pengguna dadah yang melalui perjalanan pemulihan yang masih menjalani pemulihan sampai sekarang ya. Mungkin sebilangan penonton, pendengar-pendengar belum tahu nih apa yang dimaksudkan proses pemulihan sepanjang hayat. Ya, betul Tuan. Jadi Tuan, kita bercakap mengenai dengan proses ya pemulihan dadah sepanjang hayat ini. Jadi untuk pertamanya mungkin boleh dihuraikan sedikit apa yang dimaksudkan dengan pemulihan iaitu proses pemulihan dadah sepanjang hayat ini Tuan. Terima kasih ya. Yang dimaksudkan dengan proses pemulihan dadah ini, definisi pemulihan di sini bermaksud pulih atau sembuh dari rasa ketagihan. Manakala proses pemulihan dadah sepanjang hayat pula adalah melalui perjalanan ke arah kepulihan dengan mengikut kaedah-kaedah, maksudnya itu dengan cara-cara dan pendekatan-pendekatan yang bersesuai bagi mengekalkan pulihan, bagi meneruskan perjalanan kehidupannya. Iya, baik. Jadi mungkin boleh dikongsikan apakah langkah-langkah yang diketahui Intan ya dapat membantu agar perjalanan proses pemulihan dadah yang dilalui ini dapat dijalani dengan lebih berkesan. Okey, antara langkah-langkah yang dikenal pasti dapat membantu ke arah keberkesanan proses pemulihan yang dijalani, seperti adanya sokongan dan dorongan dari pihak ahli keluarga
dan masyarakat sekeliling. Maksudnya sokongan itu mesti berterusan, berlanjutan, tidak boleh sampai sana saja, setakat itu saja dalamnya melalui proses pemulihan itu mesti dijalankan sepanjang hayatnya lah. Ada dimasukkan itu. Yang kedua, mengamalkan kehidupan berkonsep kalimah hidup dengan patuh, mengikut peraturan dan undang-undang negara ini, negara Brunei Darussalam, agar ianya indah lagi mengulangi kesilapan yang lalu itu. Yang ketiganya, meningkatkan dirinya dari segi kerohanian. Ibadat, membuat amal ibadatnya, longgali itu salah satu juga. Untuk petani, jangan membuat perkara-perkara yang tidak baik lah, bukan daripada dadah, tapi yang selain daripada itu macam membuat perkara yang berdosa lah daripada agama Islam, serta mengamalkan segala perintah agama yang sebelum ini tidak pernah dibuatnya. Jadi itu mesti dilanjutkannya, dibuatnya sepanjang hayatnya, agar proses pemulihannya ini dapat bertahan sepanjang hayatnya. Yang keempatnya, bijak dalam mengurus masa, mengisi masa lapangnya melalui melakukan aktiviti yang berfaedah, maksudnya membuat kerja yang baik-baik lah. Kalau dulu dorang ni pengguna dadah ni membuat kerja yang baik-baik, menyalahi undang-undang. Ini yang perlu dorang buat lah masa ni untuk dia mengekalkan pemulihannya sepanjang hayat. Yang kelima, ini yang paling mustahil, menjaga pergaulan dengan mengelak dirinya dari terus bergaul dengan kawan-kawan yang masih terlibat dengan dadah. Itu salah satu yang paling mustahil yang dijaganya lah. Jangan lagi bergaul dengan kawan-kawannya yang masih terlibat dengan dadah. Mungkin kalau hanya akan berkawan biasa-biasa, akan datang, ia akan berbalik semula tu. Itu yang paling mustahil dijaganya. Baik ya. Itulah langkah-langkah yang diketahui ya Intan, yang dapat membantu agar perjalanan proses pemulihan dadah yang dilalui dapat dijalani dengan lebih berkesan. Saya suka juga dengan pesanan terakhir sebentar tadi ya. Menjaga pergaulan dengan mengelakkan diri dari terus bergaul dengan kawan-kawan yang masih terlibat dalam kegiatan dadah. Indung kita ni sering kali je menasihati kepada anak-anak bisai-bisai dengan berkawan ya. Ada kita mendengarkan cerita berkawan dengan penjual wangian, kita ni akan terhidu bau harumnya juga ya. Begitu jugalah ya, berkawan dengan kawan yang tidak baik, lambat laun pasti juga kita akan tercalir ataupun terpalit perkara-perkara yang tidak baik sebegini. Iya. Jadi tuan telah pun dikejarkan sadia mengenai dengan langkah-langkah dan seterusnya tuan, dari sudut manakah sokongan keluarga dan orang sekeliling dapat membantu bekas pengguna untuk terus kekal pulih. Mungkin boleh dikongsikan dengan lebih lanjut lagi tuan, silakan. Seperti yang dikongsikan bersama, sokongan keluarga dan masyarakat sekeliling ini mainkan peranan penting dalam membantu mengekalkan serta mengukuhkan proses kepulihan bekas-bekas pengguna dadah. Itu dengan adanya sokongan yang berterusan daripada pihak keluarga. Artinya ahli-ahli keluarga juga perlu menyokong diorang ini untuk di dalam diorang menjalani pemulihan ini, bukan setakat untuk yang baik saja, yang baik sementara, tapi memang baik untuk sepanjang hayatnya lah, agar jadi dia lagi berbalik semula dan dapat meningkatkan keyakinan. Diorang ini biasanya kalau sudah jatuh terus. Tidak ada yakin dalam diri. Membuat apa-apa pun diorang ini macam tidak confident, ada rasa confident. Dan membuat mereka ni merasa dihargai. Itulah yang mustahil juga dalam membantu diorang ini. Yang keduanya, menerima kekurangan diorang ini lah, kelemahan dalam diri bekas pengguna. Diorang ini memang ada kekurangan ni. Kalau yang sudah pernah terlibat dengan penyalahgunaan dadah,
penyalahgunaan dadahannya, ada kekurangan kelemahan dorangannya dari segi salah satunya kadang-kadang daripada penyakit, daripada dorang punya kemahiran, memang kekurangan sudah disebabkan dengan dadahan. Dan yang ketiganya memberi kepercayaan agar mereka mempunyai rasa tanggungjawab. Maksudnya ni macam kira dibagi tugasan dorangan ni. Bukan tugasan membuat kerja seperti ini, tapi tugasan untuk dorangan ni berani memikul tanggungjawab yang kata ni bagi arah dorangannya. Jangan pelang tugasan yang tidak mampu dorang buat, tapi barangkali pihak keluarga tahu tu apa tugasan-tugasan yang dorangan ni macam tanggungjawab membuat sesuatu tu mesti berani memikul, mesti berani bertanggungjawab, mesti berani membuat sampai selesai lah. Contohnya lah. Yang keempat, mendengar dan menerima apa je pengungsian isu yang dorang hadapi. Kadang-kadang dorang ni rasa terpinggir, jadi untuk dorang akan meluahkan sesuatu tu dia berani. Jadi sebagai ahli keluarga dengar apa luahan dorang ni. Barangkali dorang ni macam kadang-kadang ada timbul rasa ketagihnya tu, dia berani bersuara. Jadi berbalik ke semula. Yang perlu tani jangan ingat pihak keluarga, masyarakat dan juga kawan-kawan sebagai yang sebelum ini bagi minta yang pernah dikongsikan, kita ni mendengar luahan dorangan ni, apa yang tersimpan dalam hati dorangan Contoh macam apa ni, macam rasa ada ketagih sudah dengan dadah. Itu juga perlu yang tani dengar apa kongsian isu dorangan tu. Jadi kita ni bantulah dorangan dalam apa juga isu yang dorangan ni dan dorang kongsikan ni apa juga masalah dan isu yang dorang hadapi ni. Perlu juga kita ikuti dorangan ni. Dan berusaha serta bersedia dalam membantu mencari jalan penyelesaian dorang. Jadi tadi bantu dorangan ni untuk menyelesaikan masalah dorangan ni. Biasanya rata-rata dorangan ni ada masalah ketagih pelangnya. Walaupun dorangan ni sudah 10 ataupun 20 tahun pulih daripada dadah, tapi dia mustahil dorangan ni akan berbalik semula. Jadi pasal penyalahgunaan pengguna dadahan ni, dorang sudah tahu cara-cara kesan-kesan memakan dadah tu, cara-cara membuat barang-barang untuk penyalahgunaan dadah tu dorang tahu. Jadi dia mustahil untuk dorangan ni berbalik semula. Yang paling mustahil untuk petani mengelakkan dorang daripada berbalik semula. Jadi apa-apa pun juga isu masalah yang dorang hadapi ni perlu je tadi bantu ni dorang ni. Dia boleh tadi biarkan cuma itu saja. Takut akan lebih teruk lagi lebih teruk daripada sebelumnya. Ya. Jadi tuan jadi sokongan keluarga dan juga masyarakat sekeliling amat penting untuk membantu mereka ini mengekalkan serta mengukuhkan proses kepulihan bekas-bekas pengguna dadah. Itu antaranya adalah adanya sokongan yang berterusan dari pihak keluarga, menerima akan kekurangan dan kelemahan bekas pengguna dan juga memberi kepercayaan agar mereka ada rasa tanggungjawab dan juga ahli keluarga perlunya mendengar dan juga menerima apa jua pengungsian masalah yang dihadapi dan juga sama-sama untuk membantu menyelesaikannya Betul sekali apa yang perlu diterapkan pada diri individu tersebut kita ni perlulah sentiasa bersabar menghadapi segala ujian ini permasalahan ini sebenarnya datangnya daripada diri sendiri. Kalau diri sendiri terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini tadi, tidak mungkin masyarakat tidak akan memandang serong kepada individu tersebut Walaupun perubahan memerlukan masa dan penerimaan daripada orang ramai juga memerlukan sedikit masa. Jadi berikan kepercayaan dan juga keyakinan pada mereka, insya-Allah mereka akan mampu membuat perubahan yang lebih baik lagi Apa yang dapat dirumuskan tuan untuk topik perbincangan kita pada hari ini?
perlu kita ketahui ya bahawa proses pemulihan dadah ini adalah sepanjang hayat. Memang kekekalan sepanjang hayat. Ianya tidak mempunyai tempoh masa yang tertentu untuk menilai tahap kejayaan seorang individu, seorang bekas pengguna dadah di dalamnya melalui proses pemulihannya. Ianya tidak ada tarikh berakhir pemulihannya bekas pengguna dadahannya dan ianya akan sentiasa menjaga perjalanan pemulihannya sampai ke nafas terakhirnya, itu kematian. Jadi memang kesimpulannya memang adalah deadline-nya dan ada tarikhnya mansuh. Ia di dalamnya menjalani pemulihan memang sepanjang hayatnya sampai kematian saja, iaitu sampai ke akhir nafasnya. Artinya di sini orang yang pernah terlibat dalam menjaga dadah hatua menjaga dirinya daripada terlibat semula secara berterusan. Dia jangan lagi terlibat itu, memang dijaganya secara berterusan sepanjang hayatnya. Samping itu juga membuat perubahan arah dirinya ke arah kehidupan yang lebih baik. Lagi menjaga percayaan. Ini yang mustahak ni Juan. Bagi-bagi bekas pengguna dadah. Menjaga kepercayaan yang telah diberikan daripada keluarga dan masyarakat. Kepercayaan ini paling mustahak ni. Jangan sampai kita ni kena bagi kepercayaan oleh keluarga, oleh masyarakat. Tapi berbalik ke tani semula, jadi akan hilang kepercayaan orang arah ke tani sampai bila-bila. Serta mengikut peraturan dan undang-undang di negara Brunei Darussalam. Sebagai orang yang melalui proses pemulihan nanti perlu mengetahui bahawa tidak pernah ada manusia yang tidak pernah melakukan silapan dalam melalui kehidupannya. Betul. Kita dapat belajar dari kesilapan sendiri, memperbaikinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Sama juga orang yang pernah melakukan kesalahan dadahan khususnya dengan penanggihan dadah dan kesalahan kena dadah untuk mengubah diri, memperbaiki diri dan menentukan masa depan yang diingini. Mustahil dia guna dadahan yang ada masa depan, dia pernah mikirkan masa depan, mustahil tu. Memang ada. Jadi itulah perlu untuk jadi kekuatan arahnya, buatkan matlamat untuk dia mengubah dirinya, jadikan kekuatannya. Ada matlamat, ada tujuan. InsyaAllah kalau itu diorang ada sudah dapat diorang menjaga pemulihannya sepanjang hayat. Dan juga memerlukan sokongan yang berterusan dari semua pihak, terutamanya daripada keluarga untuk diorang ini mengekalkan pemulihannya. Okay, Okey, akhir kata daripada saya, bagaimana pihak yang memerlukan hikmat nasihat atau pertanyaan daripada pegawai-pegawai dan petugas-petugas rakan harmoni mengenai proses pemulihan dan pemulihan dadah, bolehlah datang ke Biro Kawalan Narkotik di Jalan Tunku Gadong atau menghubungi di talian 244-8877 sambungan 370 semasa waktu bekerja. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin itu sabang kali. Alhamdulillah tuannya. Jadi kepada bis kita sabang kali yang dapat disampaikan untuk masa ni. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dijalani bagi pengguna-pengguna dadahan ni InsyaAllah mudahan berjaya dilaksanakan. Amin. Dikekalkan pemulihannya. Ya, amin ya. Alhamdulillah, sudah kita bersedia kita ikuti bersama dalam segmen Biro Kawalan Narkotik secara virtual, di mana menyentuh mengenai dengan pemulihan dadah adalah proses panjang hayat. Jadi kepada mana-mana pihak yang memerlukan khidmat nasihat atau pertanyaan dari pegawai atau petugas rakan harmoni mengenai dengan proses pemulihan dan kepulihan dadah, bolehlah datang ke Biro Kawalan Narkotik di Jalan Tunku Gadong
ataupun kita boleh menghubungi di talian 244-8877 sambungan 370 ya, semasa waktu pejabat ya. Ya, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia ya Tuan Awang Muhammad Adid bin Haji Abu Bakar yang telah pun bersedia ya bersama kita pada pagi ini dalam segmen Biro Kawalan Narkotik. Secara virtual kami bawakan memperkatakan berkenaan dengan pemulihan dadah adalah proses sepanjang hayat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dikongsikan sebentar tadi ya. InsyaAllah Tuan, kita akan bersama lagi di lain kesempatan sehingga waktu itu tiba. Jaga kesihatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.